Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang dihormati tuan iman, ngurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pecinta ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini saya ingin mengajak muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk kita membicarakan sedikit perkara berkaitan dengan melampau dalam beragama dan cara-cara mengatasinya menurut pandangan Islam. Kita membicarakan tajuk melampau menurut pandangan Islam, melampau dalam mengamalkan ajaran agama, bukan melampau menurut agama. Di sana ada beza apabila kita bercakap tentang melampau menurut kacamata Islam dengan melampau dalam mengamalkan ajaran Islam. Melampau menurut kacamata Islam ni dia ada dua bentuk. Satu dipanggil melampau dalam bentuk al-ifrat. Yang kedua melampau dalam bentuk at-tafrid. Melampau dalam bentuk ifrat artinya melampau dalam bentuk kita melaksanakan ajaran Islam menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal kata ketika mana kita mengambil wuduk, maka kita disarankan dan disunatkan membasuh 3 kali. Tetapi kalau pada waktu itu kita membasuh misal kata lebih daripada 3 kali sampai 4-5 kali, walaupun kita pada masa itu mengambil wuduk daripada sungai sekalipun, maka perbuatan kita mengambil wuduk dengan cara basuhan lebih daripada 3 kali tadi adalah termasuk dalam arti kata melampau. Begitu juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya kita berniat dalam melakukan solat, di mana niat ini telah menimbulkan sedikit perbahasan di kalangan ulama, antara yang mengatakan tidak sunnah kita melafazkan niat, dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan dianjurkan kita berlafaz niat. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalaulah berlafaz niat yang dibenarkan oleh mazhab Syafi'i, terutama sekali ulama mutaakhirin Syafi'i, kita berlafaz niat itu dengan cara yang agak kuat, lantang, menggunakan pembesar suara, itu sudah melebihi daripada yang dibenarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang menggalakkan kita berlafaz niat tadi dengan tujuan untuk menghadirkan niat di dalam hati. Maka di situ juga boleh dianggap sebagai satu bentuk melampau, kerana kita sudah melebihi daripada yang dibenarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri yang mengharuskan berlafaz niat itu sendiri. Manakala yang kedua dipanggil melampau dari segi tafrid, iaitu melampau dalam bentuk kurang dalam melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Misal kata dalam soal sembahyang, sepatut sembahyang dilakukan sebanyak 5 kali sehari semalam. Tetapi ada orang sembahyang misal kata 3 kali sahaja, atau dia menunaikan solat 4 kali sahaja, maka orang yang seperti ini
dikira sebagai melampau dalam arti kata cuai dalam melaksanakan solat. Jadi melampau dalam Islam ada dua. Satu melampau dalam bentuk melaksanakan ajaran Islam, yang kedua melampau dalam bentuk tidak melaksanakan ajaran Islam. Dan pada malam ini kita nak sentuh tajuk berkaitan dengan melampau dalam melaksanakan. Jadi Islam ini suatu agama yang sederhana dan ia tidak suka kita bersikap keterlaluan atau melampau dalam melaksanakan ajaran ini. Firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Disebut dalam surah An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu dan jangan kamu memperkatakan tentang Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar sahaja. Ayat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia menggandingkan sekali antara larangan bersikap melampau dalam mengamalkan ajaran agama dengan larangan memperkatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan kepada ilmu. Maka sekaligus ini menunjukkan pada kita tuan-tuan, punca melampau dalam kita beragama ni, punca melampau dalam mengamal agama di antaranya ialah disebabkan al-jah wa talaqqi an ahli al-jah, iaitu kita dapat ilmu daripada orang yang jahil, belajar daripada orang jahil, dan kadang-kadang disebabkan oleh kerana kejahilan kita sendiri. Maka kejahilan itu menyebabkan kadang-kadang kita beramal melangkaui atau melebihi perkara-perkara yang dibenarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ambil air sembahyang walaupun di dalam air sungai sekalipun kita tetap digalakkan basuh 3-3. Kalau kita basuh sampai 4 sampai 5, kita melayani perasaan waswah, maka itu dianggap sebagai sejenis perbuatan melampau. Begitu juga tuan-tuan masih sekalian, kadang-kadang dalam masyarakat kita lah apabila kita sembahyang, contohnya lah, apabila kita sembahyang tiba-tiba kita mengulangi takbir itu terlalu kerap. Fa idza kabbara al-iman fakabbir, apabila imam bertakbir maka hendaklah anda bertakbir. Tapi kadang-kadang ada orang kita yang sembahyang seorang diri tetapi dia terlalu melayang sifat melampau tadi, ataupun dia terlalu melayang sifat waswas sampai ke tahap bila dia bertakbir berulang kali. Allahu Akbar, dia berhenti, Allahu Akbar, dia berhenti, Allahu Akbar, dia berhenti. Walaupun di sana ada perbahasan, kalau dia sebut Allahu Akbar pertama, masuk yang kedua, kemudian masuk yang ketiga, mana satu yang dikira, di sana ada perbahasan. Tetapi perbuatan mengulang-ulang takbir tadi, pengulang-ulang takbir tadi boleh dianggap termasuk sebahagian daripada melampau, kerana Nabi SAW hanya menyuruh kita tuan-tuan takbir sekali saja. Takbir sekali saja. Walaupun dalam Al-Fatawa Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menyebut dalam fatwanya, kalau seorang tu takbir kali pertama, berhenti, takbir kali kedua dengan niat takkid, takbir kali ketiga dengan niat takkid, takbir kali keempat dengan niat takkid, takbir seperti itu dikira sebagai sah. Tapi orang tak buat. Orang tak buat. Kalau tu imam tuan-tuan takbir macam tu 4 kali 5 kali, lepas sembahyang kita pun tanya tu imam, apa satu imam takbir 4 kali? Li takkid, untuk menguatkan. Tapi orang tak buat. Orang tak buat macam tu, maka itu termasuk dalam arti kata unsur-unsur melampau dari segi takbir. Melampau dari segi takbir. Seterusnya melampau dari segi bacaan. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, dalam solat kita, janganlah kita baca tu terlalu kuat. Tapi janganlah kita terlalu slow, tak dengar, kita sendiri pun tak dengar. Yang dituntut bacaan di dalam solat itu biar kita dengar. Kita dengar untuk kita. Tapi jangan kuat sangat sampai mengganggu 3 orang sebelah kanan, 3 orang sebelah kiri. Dia pun nak solat pun was-was, kerana sibuk dengan bacaan kita. Jadi dia ikuti bacaan kita. Dia tengok, aku pun nak baca juga. Jadi kita duk baca bacaan kita, dia pun duk baca bacaan dia. Kejap dia berhenti, ikut kita, kejap dia berhenti. Itu timbul was-was dalam bacaan. Maka bacaan yang terlalu kuat oleh makmum tadi, yang sepatutnya disunatkan dia baca untuk dirinya sendiri, dengar untuk dirinya sendiri, maka itu juga termasuk dalam arti kata melampau di dalam beragama. Juga ini kita tengok dari segi amalan ya. Dan seterusnya muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Daesh di Iraq, mereka terlibat dalam dunia jihad.
Di antara perbuatan melampau berdasarkan buku yang saya perolehi daripada beberapa ulama daripada Iraq, buku yang ditulis dalam bahasa Arab, iaitulah mereka mengatakan bahawa orang-orang yang ditangkap ni, orang-orang yang ditangkap yang tidak sehaluan dengan mereka ini boleh dianggap sebagai kufur dan mereka ini boleh dibakar hidup-hidup. Maka oleh kerana itu, pilot jet pejuang Jordan yang ditangkap oleh Daesh kemudian dipenjarakan. Lepas itu beliau ini dibakar hidup-hidup dalam sel penjaranya, dalam keadaan pilot Jordan ini bernama Mu'adh Kasasiba. Mu'adh Kasasiba ni tuan-tuan, dia dibakar hidup-hidup dalam sel penjara dia. Pada masa itu dia sedang membaca Al-Quran, tapi Daesh bakar dia kerana menganggap beliau telah kufur. Dan Daesh ini telah menggunakan dalil yang disebut di dalam kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawa boleh bunuh musuh dalam perang sampai ke tahap boleh bakar. Bila ulama-ulama di Syam, tuan-tuan, rojok balik karya Ibn Taymiyah ni dan merojok balik karya-karya yang dihasilkan oleh ulama-ulama lain, mereka mendapati sebenarnya adalah kurang tepat. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa apabila berlaku peperangan antara orang Islam dengan bukan Islam, di mana bukan Islam menawan orang Islam, membunuh orang Islam, membakar orang Islam, maka pada masa itu kita sebagai orang Islam boleh bertindak. Masa tu kita boleh bertindak membakar balik mereka kalau mereka bakar. Namun Ibn Taymiyah juga berpendapat tidak bakar itu lebih utama. Jadi di situ dia telah memutablikkan kenyataan seorang ulama besar untuk kepentingan mereka, sekaligus telah memburukkan nama Ibn Taymiyah sebagai seorang ulama yang terlibat dengan dunia jihad. Ini melampau dari segi mentakrif makna apa tuan-tuan, makna orang yang tidak sehaluan. Dan sahabat saya Dr. Ramadan Ramu Al-Kiki, ini seorang pensyarah daripada apa benda ni daripada Universiti Mosul, yang kemudian universiti itu telah dihancurkan oleh puak-puak Daesh kerana menganggap orang yang tidak sehaluan dengan mereka ini sebagai kufur. Beliau akhirnya datang ke negara kita dan seterusnya bertugas di tempat saya, iaitu di Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya lupa memberitahu tuan-tuan sekalian, pengurusi tadi minta saya yang perkenal minta saya perkenal diri kepada tuan-tuan siapa main mari ceramah ni, siapa dia ni. Minta maaf jadi kita tidak teringat. Nak cepat ni, saya daripada Universiti Sultan Zainal Abidin dan bertugas di sana lebih kurang 26 tahun. Sudah pun bertugas di sana 26 tahun, daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, daripada Pusat Pengajian Syariah. Saya datang ke sini ini tujuan menghadiri seminar kiamat dan juga untuk menghadiri mesyuarat mufti. Ada beberapa isu yang dibincangkan dalam mesyuarat itu nanti, iaitu pada hari Selasa dan juga hari Rabu ini. Dan bidang kajian saya adalah dalam lapangan fiqh semasa. Isu-isu fiqh semasa membabitkan ibadah, muamalah, membabitkan ekonomi, membabitkan perubatan. Itu adalah merupakan bidang-bidang kajian saya. Minta maaf tuan-tuan, perkenal lewat. Patut perkenal dulu. Tak apa, sebab apa? Sebab terlalu bersemangat. Muslim semua yang rahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Jahil adalah satu faktor. Kita jahil tuan-tuan, satu faktor yang menyebabkan kita beribadah tidak lekat sebenarnya. Tadi kumpulan Daesh, dia disebabkan kejahilan, dia telah mendefinisikan jihad mengikut selera sendiri. Dan kita tengok orang Islam kat negara kita pun tuan-tuan, dalam menunaikan solat, dia melakukan solat itu mengikut seleranya sendiri sebab dia jahil. Sebab itu ulama mengatakan bahawa kalau kita buat ibadat, kalau betul sekalipun, tapi betul tu berbetulan, itu tidak diiktiraf. Betul tu berbetulan. Contohnya tuan-tuan sembahyang, menganggap waktu sudah masuk, tapi tanggapan saja, tidak ada bukti yang kukuh, itu belum diterima. Diperlukan kepada satu keyakinan yang betul-betul yakin. Jadi faktor pertama dengan sebab berlakunya melampau dalam amalan-amalan agama ni tuan-tuan maksud sekalian, iaitu disebabkan oleh faktor-faktor kejahilan. Faktor-faktor kejahilan pertama. Yang kedua, dipanggil faktor itba'ul hawa, iaitu faktor-faktor mengikut hawa nafsu. Beribadat bukan mengikut acuan yang disebut oleh Nabi SAW,
Tetapi mengikut nafsu di antaranya Allah Ta'ala sebut, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dalam surah Al-Maidah ayat 77. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampau dalam agama kamu sehingga mengatasi kebenaran, dan jangan kamu mengikut hawa nafsu suatu kaum yang telah pun sesat sebelum daripada kamu. Mereka ini telah menyesatkan orang lain, dan seterusnya mereka sesat daripada jalan yang lurus. Sebab apa tuan-tuan? Kita baca dalam hadis Bukhari disebutnya. Dalam hadis Bukhari menyebut bagaimana di akhir zaman nanti ramai orang-orang alim meninggal dunia. Orang alim meninggal dunia, maka masyarakat akan melantik pemimpin-pemimpin yang jahil. Lalu pemimpin itu ditanya, fasu'ilu fa'aftau fa'adall wa adallu katsiran. Pemimpin ini ditanya tentang sesuatu isu, dia menjawab, dia mengeluarkan fatwa, maka dia menjadi sesat. Orang lain yang memakai fatwanya pun menjadi sesat. Sebab itu sebagian ulama menyebut tentang ajra'un nas 'alal futya aqalluhum ilma. Manusia yang paling berani dalam mengeluarkan fatwa adalah manusia yang paling cetek ilmu pengetahuan. Kerana kita nak keluarkan satu fatwa, tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Bila saya terlibat dengan jawatankuasa fatwa, macam-macam pancaroba yang kita terpaksa tempuhi, dan kita tidak boleh buat fatwa itu secara sembarangan. Misal kata fatwa yang berkaitan dengan ASB, fatwa berkaitan ASB, di mana beberapa buah negeri telah memfatwakan ASB itu sebagai harus, dan ada 1-2 negeri yang telah memfatwakan ASB itu sebagai tidak boleh diamalkan. Jadi wujud pertentangan, nak pakai yang mana satu? ASB haruskah atau nak pakai ASB yang kata haram? Berlaku pertentangan. Dan silap saja Selangor di antara negeri yang tidak membenarkan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetapi banyak fatwa-fatwa negeri sekarang melihat balik fatwa tentang ASB. Dan apabila saya berjumpa dengan ahli jawatankuasa yang terlibat dalam ASB itu, termasuk beberapa orang profesor, tak antara termasuk Profesor Mahmud dan sebagainya, dia menjelaskan seperinci, maka kita boleh simpulkan, tuan-tuan, amat sukar sebenarnya untuk kita nak mengatakan ASB itu haram. Saya kata amat sukar untuk kita nak katakan ASB itu haram. Sebab itu tidak munasabah, sebab itu tidak pelik apabila kebanyakan majlis-majlis fatwa negeri menghukumkan bahawa ASB itu sebagai halal, tetapi diletakkan syarat, iaitu mereka yang dapat keuntungan daripada pelaburan tadi, dia perlu membuat pembersihan. Dia perlu buat pembersihan akhir itu dalam kadar 5% daripada keuntungan dia, itu dikira sudah pun selamat bagi sesiapa yang nak teruskan melabur dengan ASB. Untuk kita nak kata haram, tuan-tuan, amat sukar saya kata. Amat sukar. Sebab tu banyak fatwa, majoriti fatwa negeri di Malaysia menghukumkan ASB itu sebagai harus dan juga halal. Jadi berbalik kita, faktor nombor 2, tuan-tuan, mengikut nafsu ini satu benda yang sangat menakutkan dan pernah berlaku di dalam sejarah ahli kitab. Sejarah ahli kitab. Dan kita pun bimbang juga, tuan-tuan, takut berlaku di kalangan masyarakat kita. Jadi ini saya sebut beberapa contoh, beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap keterlaluan, perbuatan-perbuatan yang dianggap keterlaluan dalam beramal dengan agama. Beramal dengan agama itu sesuatu yang sangat dituntut di dalam Islam. Beramal itu sesuatu dituntut, tapi kalau kita beramal melebihi daripada hak yang dibenarkan, memang itu satu benda yang tidak boleh, satu benda yang bercanggah, satu benda yang kalau dalam biasa, tuan-tuan, kalau kita lupa, kita boleh tampung dengan sujud sahwi, tapi kalau sengaja, ini akan merosakkan ibadah kita. Dan di antara cara-cara untuk kita merawat penyakit melampau dalam beragama ni, tuan-tuan, melampau dia panggil, istilahnya dia panggil al-ghulub fi at-tadayyun, melampau dalam beragama ini. Yang saya bincang, tuan-tuan, di kalangan orang Melayu kita tidak teruk sangatlah dalam suasana melampau dalam beragama ni. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat negara Arab dan beberapa negara lain, ini satu juga melampau. Contoh satu lagi sebelum saya pergi rawatan ni, tuan-tuan, melampau misal kata dalam menziarahi kubur-kubur. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunatkan ziarah kubur. Ya, kita disunatkan ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut, tudzakirukumul akhirah. Maka hendaklah kamu ziarah kubur itu, kerana menziarahi kubur tadi
boleh mengingatkan kamu kepada akhirat, ziarah kubur. Tapi jadi persoalan pada masyarakat kita tentang ada bentuk melampau dalam ziarah kubur tadi sampai kepada tahap menangis-nangis, merayu-rayu kepada ahli kubur, minta sesuatu. Ini bercanggah dengan objektif tauhid. Objektif tauhid mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan kepada kamu. Sebab ini tuan-tuan mengingatkan saya lah kepada apa yang dibuat oleh British setelah dia menakluki India, menakluki Afghanistan, menakluki Pakistan, dan British juga ketika mana dia menguasai Mesir, dia membiarkan kubur-kubur besar dipuja dan dipuji oleh segelintir umat Islam. Bahkan di India disuruh segelintir umat Islam cari kubur-kubur yang dianggap sebagai wali oleh masyarakat setempat, kemudian dibagi dana untuk bina kubur-kubur besar atau kubur tadi, dan disuruh umat Islam puja kubur itu, minta hajat dan sebagainya, supaya umat Islam tidak lagi menguruskan ekonomi, supaya umat Islam tidak lagi menentang penjajah. Jadi kubur-kubur tadi, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, diatur tuan-tuan daripada India sampai ke Afghanistan. Jadi kenapa pula kita sebenarnya dalam soal kubur ni tuan-tuan, kita sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda ziarah kubur yang menjadi khilaf ulama elok kita jauh. Misal kata ada orang pergi ke kubur tuan-tuan, dia kata, ya Rasulullah atawassalu ilaika, ya Rasulullah aku bertawassul dengan kamu. Bab ini termasuk dalam bab tawassul. Bab tawassul ni masih khilaf ulama, dan sebahagian ulama menamakannya sebagai cabang-cabang fiqh yang tidak melayakkan kita hukumkan orang buat begitu sebagai syirik. Tetapi kebanyakan ulama termasuk Syekh Yusuf Qaradawi tuan-tuan menyebut dalam kitabnya Haqiqatut Tauhid, tak molek tuan-tuan, wajarnya kita jauh, tak payah buat jenis merayu sebelah kubur ni, tak payah. Kalau ada apa-apa masalah, minta terus dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak berani menghukumkan orang buat begitu sebagai kafir, musyrik, terkeluar daripada agama Islam. Ada ulama tak berani nak, walaupun ada ulama terang-terang menghukumkan perbuatan itu sebagai syirik, terkeluar daripada mukhrij 'anil millah, keluar daripada agama Islam. Ini dari segi kubur ni. Muslim yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya pergi kepada rawatan. Maka rawatan untuk menyelesaikan beberapa sikap-sikap melampau dalam beribadah dalam kalangan umat Islam, iaitu pertama sekali al-i'tisam bil kitab was sunnati ala manhaj as-salaf as-salih wa mujanabatil bid'ah wal hadr minha. Dia kata pertama sekali kita hendaklah berpegang teguh dengan Alkitab dan juga sunnah berdasarkan kepada manhaj salafus salih dan menjauhi bid'ah yang bukan-bukan. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya sebutlah, apabila saya sebut kita perlu berpegang kitab dan sunnah mengikut manhaj salafus salih, jangan terkeliru ya, jangan terkeliru. Mazhab yang ada, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mazhab-mazhab ini berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu satu benda hakikatnya. Cuma dia bergantung cara istimbat, cara ulama Syafi'i mengistimbat satu hukum. Ya, misal kata dalam isu aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, ditafsirkan oleh al-Imam Syafi'i, dia tak baca aula mastumun nisa, tetapi Imam Syafi'i membaca dengan aula mastumun nisa, iaitu apabila kamu sentuh perempuan biasa maka batal wudu. Sedangkan di dalam mazhab Maliki, di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya sentuh di situ sebenarnya dia tidak membatalkan wuduk, tetapi batal wuduk apabila berlaku persetubuhan antara suami isteri, baru batal wuduk. Nampak tuan-tuan? Jadi ini bentuk perbezaan dua-dua itu dalam bentuk memahami Quran Sunnah. Jadi kita tak boleh kata kita kembali Quran dan Sunnah dalam masa yang sama kita meminggirkan ulama-ulama mazhab tadi. Sebab ulama mazhab tadi juga memainkan peranan penting, ya, peranan penting dalam mengistimbatkan hukum itu. Terutama sekali ulama-ulama yang terdiri daripada sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini empat ulama yang ada anak murid, yang kemudian yang mencetuskan empat mazhab, yang kemudian mencetuskan 8 mazhab, tetapi yang kekal 4 mazhab, kerana 4 mazhab lagi tidak ada pendokong dia, dan tidak ada orang yang memperjuangkan 4 mazhab lagi tadi. Mazhab Thawri, mazhab Auza'i, mazhab Zahiri, mazhab ni tak kuat, tak kukuh, maka mazhab itu sudah dianggap lenyap. Maka yang kekal sekarang tinggal lagi 4 mazhab yang dianggap sudah
establish, kuat, mempunyai asas yang kukuh. 4 mazhab. Jadi bila kita kata tuan-tuan, kembali kita rujuk kepada ulasan-ulasan yang dibuat oleh ulama kita menurut paksi Al-Quran dan Sunnah, yakni kita dalam konteks Malaysia misalnya kata tuan-tuan, kita boleh rujuk dalam mazhab yang diterima pakai di negara ini, iaitu di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun sepanjang saya terlibat dalam majlis fatwa tuan-tuan, banyak fatwa-fatwa kita tidak terikat sangat dengan mazhab Syafi'i. Sebenarnya tidak terikat sangat apabila perkara itu menyentuh kemaslahatan umat Islam. Misal kata dalam masalah zakat gaji tuan-tuan, dalam masalah zakat gaji zakat gaji di dalam mazhab Syafi'i adalah tidak wajib. Zakat gaji tidak wajib sebab harta perolehan yang kita dapat tadi perlu kita simpan dan dia mesti cukup setahun. Bila cukup setahun, cukup whole, baru selepas itu kita kena keluarkan zakat. Tetapi nampaknya kita lebih mirip kepada mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi, di mana mazhab Hanafi mengatakan bahawa harta yang kita peroleh melalui gaji yang kita pakai tadi dinamakan sebagai mal mustafad, harta yang dapat kita ambil manfaat serta merta. Maka harta seperti ini statusnya wajib kedua zakat apabila dia mencukupi nisab dan tidak perlu mencukupi haul. Kan? Jadi inilah yang nampaknya telah diterima pakai oleh jabatan-jabatan agama Islam. Saya tengok seluruh Malaysia. Dia bukan lagi terikat dengan mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, hal ini tak apa. Jadi kita tidak boleh menganggap orang yang keluar zakat gaji melampau, tidak. Sebab ada pandangan ulama yang kita pakai dan diterima pakai di negara kita menurut salah satu mazhab ijtihad. Ini tak boleh kata melampau. Yang kita kata melampau ni semua mazhab tolak. Macam saya kata tadi terang, takbir. Walaupun ada mazhab di tafsir bukan macam-macam dengan takbir, tapi tidak ada satu mazhab yang kita jumpa yang memahami Quran dan Sunnah ini mengatakan bahawa bila kamu bertakbir, ulang takbir, kita tak jumpa. Tidak ada mazhab yang kata ulang takbir. Jadi itu saya kata tadi, ini yang dianggap sebagai benda yang melampau. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, disebut dalam surah Ali Imran ayat 103. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kamu berpecah belah. Sebab itu dalam soal ini tuan-tuan, kita kena tanya ulama yang pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya mereka yang pakar sekiranya kamu tidak ketahui. Ini ya. Saya nak ambil isu tuan-tuan, contohnya saya kata contoh bila kita merujuk kepada keperluan untuk kita berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, ada isu misal kata ni, apabila kita mendapat bayi yang baru lahir ataupun isteri kita baru melahirkan anak, kan, melahirkan anak, jadi kita disunnahkan untuk tahnik atau belah mulut anak ni. Kita bawa anak tu jumpa mana alim ulama, minta dia tahnik. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini jelas, tak boleh dipertikaikan. Tapi sekarang yang jadi masalahnya ialah kita ta'assub kepada seorang tok guru dan kita tahu dia ini ada masalah penyakit dalam mulut dia. Dia ada penyakit. Misal kata penyakit ulcer, penyakit pecah mulut, dia pecah-pecah tadi, tapi oleh kerana kita sayang guru kita, kita nak suruh dia juga yang belah mulut anak kita. Ini tak kena tuan-tuan. Sebab di situ sudah ada kajian yang dibuat oleh pelajar saya. Apabila kita suruh seseorang belah mulut dalam keadaan orang itu ada ulcer dalam mulut dia, ini berbahaya kepada anak kita. Jadi berbuih mulut dia. Padahal belah mulut tu sunnah, tapi tuan-tuan sudah belah balik rumah, apa sah jadi berbuih ni? Seminggu berbuih tak hilang-hilang. Pasal ustaz yang belah mulut tu dia ada ulcer. Mulut pecah-pecah habis. Jadi tuan-tuan, biarlah bersih. Sebab tu ulama yang membicarakan tentang belah mulut di muslim-muslimat rahmatullah sekalian, dia juga menyentuh tentang cantiknya gigi Nabi, cantiknya ailio Nabi. Itu juga dia menceritakan aspek-aspek itu. Sebab tu saya perhatikan beberapa tokoh ulama di negara kita tuan-tuan, kalau dia pada masa dia sedang mengalami pecah-pecah mulut, ulcer dan sebagainya, maka dia tidak akan kunyah. Buah kurma tadi dia tidak akan kunyah, dia hanya picit dengan tangan saja, kan? Dia akan celup tangan dengan air panas dulu, dia picit dengan tangan, lalu dimasukkan dalam mulut baby. Belah mulut dengan cara itu saja. Tapi kalau kita nak kunyah dalam mulut, satu masalah. Jadi itu juga tuan-tuan sunnah Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah SAW perlu dilihat, jangan sampai mudarat. Begitu juga masuk ibadah kurban. Kita nak buat ibadah kurban tuan-tuan. Berkorban sunnah, bagus. Berkorban di luar negara, membantu sahabat kita, bagus.
tak ada masalah, ada ulama membenarkan. Tapi kalau semua orang berkorban luar negara sehingga syiar korban itu tidak berlaku dalam negara sendiri, tidak berlaku dalam masyarakat sendiri, ini ada unsur melampau. Ya tak? Kita boleh, tapi sebab itu sebahagian masyarakat kena ada korban di sini, sebahagian korban di luar. Jangan mentang-mentang nak bantu saudara kita, habis buat di luar, tak ada syiar korban di sini. Ini tak boleh. Ini sudah menjadi unsur-unsur melampau dia. Jadi kita kena beza antara sunnah dan cara-cara pelaksanaan tadi. Ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bi ma in ittasantum bi falan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Disebut dalam hadis riwayat Al-Hakim ni, dari riwayat Al-Muslim, wahai sekalian manusia, aku tinggalkan kepada kamu satu perkara yang mana sekiranya kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah merupakan hadis riwayat Muslim yang biasa kita dengar, hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Jadi muslim-muslimat rahmat Allah, bila saya sebut begitu, kita perlu mengambil sikap berhati-hati dalam beribadah. Biar ibadah kita tu betul-betul berilmu, tuan-tuan. Biar ibadah kita tu betul-betul berilmu. Saya sebut tadi sebagai contoh takbir dalam sembahyang. Takbir tu biarlah cantik sikit. Kita mengikut mazhab Syafi'i. Bagaimana takbir dalam solat menurut mazhab Syafi'i yang betul-betul tepat? Kalau tuan-tuan rojak di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ada 5 versi takbir yang disebut di dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi 5 versi takbir ini untuk azan. Silakan. Ya, insyaallah. Buku boleh. Kita akan buku. Boleh 845. Boleh. Bismillah. Boleh. Allah. Allahu akbar, la ilaha illallah, rasulullah. Saya sambung sikit lagi, lebih kurang 10 minit atau 15 minit, lepas tu saya buka soalan. Boleh. Itu yang pertama saya sebutkan tadi, muslimat yang rahmati Allah sekalian. Cara nak merawat diri daripada sikap keterlaluan, ada unsur melampau dalam beribadah, iaitu di antaranya berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Bila saya sebut berpegang teguh dengan kitab dan Sunnah, kita perlu berdamping dengan para ulama yang faham nas itu sendiri. Sebab kita tak boleh nak tafsirkan nas mengikut sesedap rasa.
Sebab mentafsirkan nas tanpa berdasarkan kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh ulama akan menyumbang diri kita kepada kesesatan. Muslim simak yang rahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, cara merawat penyakit melampau ini iaitulah al-isti'anatu billahi jalla wa ala. Minta tolong dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tadi saya dah sebut, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i ada 5 versi cara kita bertakbir. Ada versi. Tapi tidak ada satu pun di antara 5 versi takbir dalam mazhab Syafi'i tadi yang mengatakan takbir boleh melepasi kepala. Manakala orang tu takbir melepasi kepala, ada unsur melampau. Kan? Allahu Akbar. Orang kata ni. Kan? Ataupun Allahu Akbar. Saya tidak pernah jumpa satu teks daripada mana-mana pandangan ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan dibenarkan takbir seperti itu. Takbir katakan Allahu Akbar ataupun takbir seperti menunjukkan penumbuk Allahu Akbar. Ini penumbuk ni. Yang adanya di sini Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar menurut takrifan Al-Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi berkata hazwa mankabai, tentang satu macam ini, yang kedua begini. Tapi yang gini tak ada, yang gini pun tidak ada, yang gini pun tidak ada. Gini tak ada ni. Itu tak ada. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Saya sebut mazhab Syafi'i ni juga tidak ada mazhab Syafi'i Allah. Seolah-olah dia bertayamum. Tepuk. Ini tayamum. Itu tidak bentuk, tidak menepati mazhab Syafi'i. Jadi daripada bawah tu, kalau kita bangun begini, pada bawah Allah Akbar. Satu cara. Dua, Allah angkat dulu. Allah Akbar. Tiga, Allah Akbar. Kita letak dulu, baru keluar Akbar. Dan seterusnya Allahu Akbar. Ada 5 cara di dalam mazhab Syafi'i yang dibenarkan, versi-versi lah. Tapi saya tak jumpa, saya tersebut tadi, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa satu. Kadang-kadang kita tengok masyarakat kita takbir, pelik-pelik dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila pula orang nak bagi datuk ke dia ni? Ini di antara ni. Melampau dari segi sebab apa? Sebab kita tidak ikut sunnah. Seterusnya ada juga di antara melampaunya. Saya nak sebut beberapa contoh ni. Tuan-tuan minta tolong dengan Allah, sebab Allah Ta'ala akan beri taufik hidayah kepada kita untuk cari mereka yang boleh membimbing kita. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia ambil air semayang, contohnya ada unsur melampau dalam ambil air semayang. Saya sebut tadi basuhan. Ni waswah macam mana? Dia sudah ambil air semayang, dia dah naik air, dia berasa belum ambil, dia turun balik, ambil air semayang pula, naik, berasa belum ambil, turun balik. Dia seorang saja kat 40 tahun. Kalau di asrama, tuan-tuan, orang tunggu dia di luar, masuk keluar balik, masuk keluar balik. Jadi walaupun benda ni tidak bukan semua orang terlibat, satu orang terlibat, tapi ini adalah unsur-unsur melampau dalam ibadah yang dilarang di dalam Islam, tuan-tuan. Dilarang dalam Islam, dilarang dalam Islam. Begitu juga dengan bacaan di dalam sembahyang. Bacaan itu seeloknya hendaklah dibaca mengikut kadar yang kita dengar sendiri. Tak perlulah saya sebut tadi bacaan termasuk zikir-zikir. Zikir, tuan-tuan, atau baca tahiyat tu janganlah kuat sangat. At-tahiyyat. Orang sebelah, Allah. Aku pun nak baca juga. Bukan kamu seorang. Wajib atasku, wajib atasmu. Kan? Jadi kita duduk dengar dia. Zikir pun biarlah pelang untuk diri kita sendiri. Tapi jangan tak dengar langsung. Tu tak dengar langsung. Jangan kuat sangat. Sederhana. Mengikut menepati sunnah Rasulullah SAW. Jadi minta tolong dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dengan penuh tawakal dan sentiasa berdoa kepadanya supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita, supaya ibadah yang kita buat tadi adalah ibadah yang betul dan menepati sunnah. Kenapa, tuan-tuan, kita bimbang? Penyakit orang yang beribadah, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku saya, Pembersihan Jiwa menurut pandangan Islam, menurut Al-Quran, Sunnah dan amalan salafus salih. Pembersihan jiwa itu menjelaskan dalam buku itu, di antara penyakit orang yang beribadah, dia ada penyakit orang yang tidak beribadah. Ada sana penyakit, nama dia penyakit orang yang beribadah, iaitu apabila dia beribadah, dia ada keterlaluan dalam beribadah. Yang kedua, apabila dia beribadah, dia tidak ikut real mengikut sunnah Rasulullah seperti yang dibahaskan di dalam mazhab-mazhab 4. Ini dipanggil penyakit dalam ibadah. Penyakit ini yang kita takut, tuan-tuan, sebab orang yang beribadah dia merasakan bahawa dia telah beribadah. Apa nak perlu dipertikaikan? Tapi masalahnya apabila dicek satu persatu, dia dapati ibadah yang dibuat tadi sangat tidak menepati
sunnah menurut perspektif mazhab-mazhab yang diamalkan di dalam Islam. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, hendaklah menuntut ilmu daripada mereka yang pakar, wasudur an ra'yil ulama, dan juga mereka yang bergelar para ulama yang betul-betul, yang mahir betul tuan-tuan. Sebab Syekh Yusuf Qaradawi menyebut ramai orang boleh berceramah agama tetapi dia belum pasti boleh berfatwa. Orang ceramah agama dia tuan boleh dengar, untuk dia bukan kisah kita boleh dengar, untuk melembutkan hati kita boleh dengar, tapi bila sebut masalah fatwa, bukan calang-calang orang agama yang boleh memberi fatwa, kerana itu memerlukan kepada kemahiran khusus. Dia perlukan kepada kemahiran khusus. Jadi oleh kerana itu, nak bercakap beragama boleh, tetapi untuk nak mengeluarkan satu fatwa, dia mesti mereka yang mahir dalam bidangnya, tak? Mahir dalam bidangnya. Dan bila nak buat fatwa ni, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, bukan satu benda yang senang. Nak fatwa ni tuan-tuan, bukan satu benda yang senang. Sebab saya terlibat dalam jatuh fatwa. Nak keluarkan satu fatwa, dia akan ada kertas. Bila ada kertas, dibahaskan oleh semua ahli fatwa, diberi peluang berbahas. Lepas berbahas, barulah akhirnya dibuat satu keputusan. Lepas keputusan, baru dibuat teks fatwa itu. Lepas tu barulah disertakan dengan dalil. Bukan senang. Sebab itu tuan-tuan, tak ada salah kalau kita berceramah, misal kata orang tanya kita nak senang masalah, kita kata berdasarkan pandangan Syekh Fulan bin Fulan, berdasarkan kepada ulama Fulan bin Fulan, tak ada masalah, selesai masalah kita. Jadi itu mengelakkan kita daripada bercakap dalam perkara agama mengikut akal fikiran kita sendiri tanpa kita merujuk mana-mana fatwa ulama. Ya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya cara untuk merawat penyakit melampau ini, di antaranya muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu orang Islam kena laksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang disyariatkan. Saya nak kata tuan-tuan, misal kata orang yang pakai purdah, perempuan yang pakai purdah ni melampau tau. Perempuan pakai purdah melampau? Tak. Satu pandangan di dalam mazhab Syafi'i, bahkan pendapat ini disebut pendapat al-mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, mana-mana perempuan yang merasakan dirinya terancam, diganggu atau disebut sebagai gangguan seksual, dia pun pakai purdah, maka dia telah beramal dengan pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat itu mengatakan seseorang perempuan kalau diyakini dia membuka muka, boleh menimbulkan fitnah, menggoda orang dan sebagainya, dia boleh pakai purdah. Jadi bila dia nak pakai purdah, tuan-tuan, kita hak duk tengok dia pakai purdah ni boleh atau tidak, kita kata ini melampau. Melampau ke benda? Kenapa kita kata dia melampau? Ke kita tak dapat tengok muka dia, itu pun kata melampau? Jangan begitu tuan-tuan. Dia telah berpegang dengan satu pandangan ulama. Yang dikatakan melampau ialah apabila pelajar berkenaan yang dikatakan telah menutup aurat tadi memaksa pelajar-pelajar lain, awak tidak dikatakan sunnah betul kecuali awak ikut cara saya, ini sebenarnya sunnah, adapun perbuatan awak yang buka muka, buka tangan, itu bukan sunnah. Ini salah. Kerana majoriti ulama ketika mentafsirkan illa ma zahara minha, majoriti ulama mengatakan bahawa muka perempuan ini boleh dibuka, tangan boleh dibuka. Ini majoriti ulama. Jadi wanita tadi dia beramal dengan salah satu di antara pandangan ulama. Apa dia? Iaitu pandangan mu'tamad. Kita kena hormat pandangan itu. Tapi dia sendiri tuan-tuan tidak boleh memaksa, tidak boleh memaksa orang lain berpegang dengan pandangan ini. Begitulah dalam perkara khilaf, tuan-tuan. Perkara khilaf semua perlu hormat menghormati. Tetapi apabila perkara khilaf itu dilayani dengan kasar, dipaksa orang ikut cara kita, ini tak boleh. Misal kata perkara khilaf yang kerap berlaku dalam negara kita, iaitu kita baca kunut tak baca kunut. Di Terengganu tempat saya, sembahyang subuh baca kunut. Kemudian di sana ada hadis tentang kunut. Ada negeri-negeri lain yang bila dia sembahyang dia tak baca kunut, tak ada masalah. Kita perlu saling hormat menghormati antara sama lain. Cuma tuan-tuan, apabila pihak berkuasa sebuah negeri memutuskan bahawa kita nak baca kunut, maka rakyat negeri itu terikat dengan keputusan fatwa itu yang dia kena ikut. Namun dalam masa yang sama, dia tak boleh paksa orang lain ikut, orang negeri lain itu ikut cara dia, dan orang negeri lain pula tidak boleh paksa dia ikut negeri orang lain. Ini dipanggil siasah syar'iyah.
Tapi bila ada unsur paksaan itulah tuan-tuan, maka itu dianggap sebagai melampau dari segi menarik orang untuk ikut pandangan kita. Ini dari sudut melampau. Sepatutnya benda ini, benda khilafiyah seperti ini, muslimat rahmat Allah sekalian, perlu ada sikap hormat menghormati. Seperti saya sebut tadi, mana-mana perempuan yang merasakan dirinya boleh diganggu gugat, boleh diceroboh dan sebagainya, lalu dia cuba pakai purdah, silakan. Mana-mana perempuan kata saya tak nak pakai purdah, saya nak muka-muka seperti yang dikeluarkan pendapat oleh majoriti fuqaha, silakan. Dan kita sama-sama pergi kuliah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai tahap tuan-tuan, bila kita nak pertahankan purdah kita tadi, sampai satu ketika dahulu berlaku di Universiti Zahar oleh pelajar Malaysia, sampai ke tahap mereka tidak sanggup buka-muka. Buka-muka tu nak lihat muka mereka ini sama atau tidak dengan kad matrik. Itu aja. Kalau sama, selesailah. Kan? Tapi kalau berkeras nak bertahan purdah kita tu, ini ada unsur melampau, walaupun pada dasarnya memakai purdah itu satu benda yang baik bagi perempuan yang meyakini dirinya akan diganggu gugat oleh laki-laki yang bermata jalam tadi. Jadi kena ada nasihat muslim semak rahmatullah sekalian, untuk mengelakkan melampau ni kena nasihat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Masalah bersalam. Bersalam tuan-tuan. Bersalam ni kalau kita tengok dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak bersalam dengan orang perempuan. Baginda tidak bersalam. Cuma di sana ada perbahasan sedikit yang merentasi mazhab kita Syafi'i, iaitu di dalam mazhab Maliki. Kerana dalam mazhab Maliki mentarifkan aurat itu ada dua jenis. Satu dinamakan aurat mughallazah, satu lagi dinamakan aurat mukhaffafah. Aurat berat, aurat ringan. Jadi kalau tangan nampak, bagi dia itu aurat ringan. Jadi maknanya kalau ada orang lelaki tuan-tuan, kalau ada orang lelaki dalam majlis tertentu, atau kita hantar lelaki atau perempuan berkenaan keluar negara, tiba-tiba perempuan itu menghulurkan tangan. Bukan kita suruh dia hulur tangan, dia yang hulur tangan. Dan perempuan yang hulur tangan itu orang-orang besar, pemimpin negara. Nak buat macam mana? Tuan-tuan yang terlibat dengan agensi kerajaan kan, pemimpin besar hulur tangan, nak buat macam ni? Takkan tuan-tuan nak ceramah dia? Ittaqullah, jengkring. Kalau isteri pembesar kan nak kata begitu ya. Sebab tu tuan-tuan, di Terengganu kita pernah ada pengalaman satu ketika dahulu. Tuanku As-Sultan, kita beritahu pada baginda bahawa dalam upacara penganugerahan ijazah, dalam convocation, kita tak ada upacara bersalam. Kita tak ada upacara bersalam. Tuanku, aku dah apa, okey, tak ada masalah ya. Tapi bila pergi majlis tu, tuanku tak ingat. Dia tak ingat tuan-tuan. Dia tak ingat, dia ulur tangan. Yang ulur tangan tu budak perempuan yang pertama naik atas pentah pakai purdah. Macam-macam lah. Jadi bila budak tu naik tuan-tuan, tuanku ulur. Sudah, nak buat apa ni? Nak cabut lagi? Memalukan ketua negeri, ketua agama. Sudah, tengok orang. Nak buat macam mana tuan-tuan? Akhirnya perempuan tu dalam keadaan dia begitu, dia pun masukkan tangan dia di bawah, dia masuk tangan dia di bawah kain tudung dia, dia masuk tangan cepat-cepat, tak dia bersalam dengan tuanku. Bila dia bersalam, tuanku tersentak. Tuanku minta maaf. Tak ada masalah tuan-tuan, kita buat dengan cara baik. Tapi janganlah tuan-tuan beleter atas pentas ya. Ittaqullah. Ini perkara mungkar. Jengkrem. Kita nak ambil ijazah, kita kata pemimpin nak bagi ijazah tu. Jangan je, kita perlu ada adab. Tambah pula dalam mazhab, setengah mazhab dia benarkan situasi itu, dah dia ulur, kita nak buat macam mana? Dia ulur dulu. Saya pun tuan-tuan kadang-kadang terkena juga. Dah kita duduk majlis-majlis sultan kan, dia ulur. Apa ni? Tanya kawan-kawan ahli majlis fatwa lain. Apa? Apa fatwa kamu? Nak tambah ke tak mau sambut tuan-tuan? Kalau tak mau sambut, dia ulur. Takkan nak tengok kita ulur. Sampai dia berhenti, malu dia. Ulur, kita bersalah juga. Tetapi kita letak tepi. Asyik. Sebab apa? Ini saya kata tuan-tuan, bersalang ini dipanggil perbahasan menurut mazhab. Ada mazhab yang membenarkan, iaitu mazhab Maliki. Bila orang tu hulur dulu. Tapi kalau kita nak hulur awal-awal, itu satu benda yang tak boleh. Mazhab 4 pun tak benar. Mazhab Maliki dalam konteks itu sahaja. Dalam konteks itu sahaja. Tapi yang melampau ni tuan-tuan apa? Salah je, masa lelaki perempuan melampau, salah saja, tak ada, steady je. Sudahlah. Orang kata lain tak boleh.
Tak boleh apanya. Bersalam bukan salah. Ini bukan agama. Bersalam ni tuan-tuan. Kan Nabi suruh bersalam. Dan Nabi tidak pernah bersalam dengan orang perempuan. Tak payah bersalam lah. Nak bersalam dengan orang apa? Kalau tuan-tuan nak bersalam sangat, salam dengan isteri. Habis cerita. Ini kita bimbang takut unsur-unsur melampau. Ni saya sebut ni beberapa contoh. Beberapa contoh yang kecil-kecil. Beberapa contoh yang kecil-kecil. Kemudian seterusnya, rawatan yang keenam. Yang keenam, an yatrukal insan ma la ya'ni. Hendaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan agama. Kalau tuan-tuan anggap benda ni tak ada kena agama, tak payahlah. Itu akan lebih menyelamatkan kita. Ya, itu sebenarnya lebih menyelamatkan kita. Itu lebih menyelamatkan kita. Kata dia, wa alla tasadda lima laysa lahu bi'ah. Jangan dia cuba masuk campur perkara yang dia tidak berkelayakan. Jangan masuk campur dalam perkara yang dia tidak ada kelayakan di dalamnya. Nanti apabila kita masuk campur dalam perkara yang kita tak ada kelayakan, tuan-tuan, maka kita akan keluarkan fatwa yang pelik-pelik, fatwa yang pelik-pelik dan sebagainya. Maka inilah mengundang kepada rosaknya agama kita, terutama sekali di akhir zaman tadi. Itu saya kata tadi, tuan-tuan, golongan Daesh berdasarkan buku yang saya dapati, dia menuduh ulama-ulama, yang duduk di Iraq, yang tidak berjuang sepertinya mereka ini sebagai orang yang tidak berjihad fisabilillah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, jihad fisabilillah itu luas pengertian. Termasuk jihad ialah berjihad di medan perang, berjihad dalam bentuk ilmu, berjihad meninggikan ekonomi, berjihad merapatkan perpaduan di kalangan umat Islam, berjihad membasmi kemiskinan tegar. Ini juga satu bentuk jihad. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab fiqh manhaji, luas pengertian tentang jihad. Tiba-tiba bila tafsirkan jihad itu dia saja yang berjihad, orang lain tidak berjihad, ini masalah. Ini boleh mengundang kepada unsur-unsur melampau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita muslimat rahmat Allah sekalian daripada unsur-unsur melampau ini. Dan seterusnya saya bukalah soalan, ruang pada tuan-tuan muslimat yang rahmat Allah sekalian untuk bertanya satu dua soalan. Yang mana-mana kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, kita akan tangguh pada tahun akan datang. Soalan daripada muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian. Soalan pertama, mereka yang bekerja di sektor perbankan konvensional, di jabatan atau bahagian yang tidak terlibat dengan urus niaga riba, adakah dibenarkan? Sebenarnya muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, pada asasnya haram kepada seseorang Islam bekerja di bank-bank riba. Kerana Rasulullah SAW menyatakan dengan terang, la'anallah akila riba wa maukilah wa syahidah, hingga akhir. Allah Ta'ala telah melaknat orang makan riba, pemberi makan dan kerani dan sebagainya lah. Itu hadis yang jelas pada dasarnya bahawa tidak boleh terlibat dengan riba dan apa aktiviti riba. Kedua, namun begitu, dalam sistem perbankan konvensional ada juga sektor-sektor yang tidak melibatkan riba. Maka berdasarkan sektor ini beberapa fatwa telah dikeluarkan. Di antaranya Syekh Qaradawi menyebut dalam kitab Halal wal Haram dia bahawa boleh bagi seseorang itu terlibat dengan sektor-sektor yang tidak riba ini, tetapi dengan syarat dia terlibat dengan tujuan untuk mendapatkan kepakaran untuk membolehkan dia cernakan kepakaran itu dalam sistem perbankan Islam. Yang ketiga, dilihat dari segi keafdalan, maka terlibat dengan bank riba dalam situasi walaupun tidak melibatkan sektor-sektor riba tetap tidak afdal dalam situasi ada bank-bank Islam. Afdal tak afdal? Harus tu boleh, tapi tidak afdal. Harus tu boleh, tetap dikira sebagai tidak afdal. Sebagaimana tuan-tuan, sesiapa yang berada dalam keadaan darurat, kita bincang dalam Nas mengatakan faman turra ghayra baghin wala 'adif fala isma alaih. Sesiapa yang terpaksa, yang tidak sengaja dan tidak berniat melampau dalam perkara yang terpaksa tadi, tidak ada dosa kepadanya. Artinya kalau kita benar-benar terpaksa, maka pada masa itu kalau seandainya tidak ada apa yang boleh dimakan kecuali khinzir. Tahu tak khinzir? Apa benda khinzir? Khinzir tahu tak khinzir? Iaitu babi. Khinzir ni tuan-tuan tak boleh makan, tapi kebetulan kita terdesak, yang ada pada masa itu khinzir saja, baru boleh makan khinzir. Dan ada pula kaedah yang menyempitkan kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat dengan kaedah lain
atau ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah perlu diambil mengikut kadar saja. Ini bermakna kalau tuan-tuan betul-betul berada di padang pasir ke atau di tempat yang memang tak ada makanan, tetapi yang ada bangkai, tapi bangkai itu pula yang ada bangkai kambing, bangkai lembu, bangkai khinzir. Nak makan mana satu? Nak makan mana satu tuan-tuan? Kena ikut keutamaan. Makan pakai binatang yang pada masa hidupnya halal. Jangan kita pakai gomo tu, tak ada gomo. Pakai apa? Pakai suak aja. Saya berada di keadaan darurat, maka saya boleh makan bangkai. Apa-apa bangkai saja depan saya, boleh makan je. Tak. Tengok jenis bangkai depan tu. Kalau ada bangkai lembu, bangkai kambing, bangkai khinzir, makan bangkai lembu dulu. Jangan pula kita terus menuju ke sasaran yang dikejar-kejar selama ini. Makan khinzir tu. Lepas tu kita guna alasan, alang-alang berada dalam keadaan terpaksa. Inilah masanya untuk kita makan khinzir dengan membuat sedikit barbecue. Kena tengok dari segi ada benda yang harus, ada benda yang utama, ada benda yang tidak utama dalam hidup kita. Tuan-tuan kena ingat sistem perbankan Islam di Malaysia sekarang ini berjalan begitu rancak, dan saya dah sebut dalam beberapa ceramah saya, berdasar ke penganalisaan yang dibuat oleh negara Islam di luar, proses islamisasi dalam sistem perbankan terutama sekali di negara kita berada pada grade B. Sedangkan negara lain contoh Tunisia, Algeria, Turki masih dianggap berada pada status grade C. Kita grade B pun kita tak apa pandang dah. Grade B kita rasa dah Islamik dah. Orang luar tengok kita very Islamic. Sehingga kereta protong kita yang setengah orang tak beli pun protong itu dianggap oleh orang Arab, terutama sekali sebelah Mesir, Saudi dan sebagainya. Dia kata apa? Hazihi sayyaratun islamiyah. Ini kereta yang dibuat oleh orang Islam. Kita tengok pun tidak. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini nampaknya beza mendapat tempat. Yang kedua, anak-anak yang bekerja di kedai serba nikah yang ada menjual arak, adakah dibolehkan sekiranya diasingkan kaunter arak khas diuruskan oleh orang bukan Islam? Ada dua. Pertama, bekerja di kedai serba nikah yang ada menjual arak. Bekerja itu sendiri boleh tak di kedai itu? Jawabnya bekerja boleh, kerana asas pembinaan kedai ini untuk menjual barang, bukan keutamanya menjual arak. Apa hukum bekerja di sini? Harus. Tetapi kalau bertembung pekerjaan di sini dengan kedai tempat lain yang langsung tidak ada jual arak, maka kerja tempat kedai lain lebih afdal berbanding kerja di sini. Satu. Yang kedua, yang ketiga, bila bekerja ni tuan-tuan, boleh tak diasingkan kaunter dia? Maka kaunter ni tuan-tuan, asing tak asing kita tak boleh nak asing sendiri, sebab kita bekerja. Yang bekerja majikan kita. Di situ kita perlu mainkan peranan dalam bentuk menasihati. Boh, asinglah. Ini kaunter ni bagi orang bukan Islam lah, jaga. Saya jaga untuk barang-barang Islam. Ya, tuan-tuan suka saya nyatakan, kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu berterus terang. Kalau tuan-tuan berterus terang dalam mengikut sunnah, orang akan akur. Seperti yang berlaku kepada sahabat saya satu ketika dahulu, iaitu pada tahun 70-an, akhir tahun 70-an. Di mana pada akhir tahun 70-an ini, pada masa itu kilang-kilang masih belum ada surau. Sahabat saya daripada Terengganu tuan-tuan, pergi bekerja di Negeri Sembilan. Kemudian setiap tiba waktu sembahyang, waktu zuhur dan waktu asar, dia akan tinggal kilang dia pergi sembahyang. Pada masa itu surau belum ada di kilang, dan bos-bos kilang ni dia tidak terdedah kepada Islam itu sendiri. Maka pada masa itu dia marah kepada sahabat saya kerana meninggalkan kilang untuk menunaikan sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar. Tapi kawan saya ni bertegas. Dia kata, bos, saya pergi ni bukan saya pergi main, saya pergi sembahyang, tinggal sekejap saya datang balik. Begitu juga waktu asar, saya tinggal sekejap saya datang balik. Sebagai seorang Islam, saya tidak boleh meninggalkan sembahyang. Lepas tu beliau terus bekerja. Bos dia pun senyap, tak kata apa. Dia buat hal dia, dia pergi sembahyang, pergi sembahyang zuhur, dia sembahyang asar tuan-tuan. Kemudian lepas tu dia minta berhenti. Tetapi dia kata tuan-tuan, apabila dia nak berhenti tadi, oleh kerana dia tegas, dia kata mesti sembahyang, mesti pun bekerja kilang. Dalam konteks pada zaman itu, bila dia berhenti tuan-tuan, dia mendapat khabar daripada sahabat-sahabat yang kerja kilang dengan dia. Mulalah kilang-kilang pada masa itu mula membuat surau.
Satu demi satu kilang ada surau, satu demi satu. Sebab sikap kita tuan-tuan, sikap kita dalam kita menegakkan sunnah. Sebab itulah Imam Hasan Al-Banna kata apa? Kum daulatal Islam fi qulubikum, takum daulatal Islam fi ardikum. Tegakkan negara Islam tu dalam diri kamu dulu, baru negara Islam akan tegak di bumi kamu. Mana kita kena hidupkan sunnah tuan-tuan dalam diri kita, keluarga kita. Daripada situ akan tegak negara Islam yang sebenar. Inilah jawapan saya lah untuk untuk soalan yang kedua, anak-anak yang bekerja di kedai sebernikah yang ada menjual arak, adakah dibolehkan sekiranya diasingkan kaunter arak kah diuruskan oleh orang bukan Islam? Kita kata kalau dibenarkan tidak ada masalah. Cuma kita bincang dari segi pertama, boleh kerja ataupun tidak boleh bekerja. Yang kedua dari segi keafdalan bekerja. Saya tahu tuan-tuan majlis sekalian, di bandar besar seperti Kuala Lumpur, kota metropolitan di sini banyak kerja-kerja halal yang masih kita boleh buat. Wallahu a'lam. Dua soalan ni. Ada soalan lain? Mengamalkan satu perkara yang bercanggah dengan hadis sahih. Adakah itu kita pakai hadis dhaif. Pakai hadis dhaif dalam masa yang sama, dalam isu yang sama hadis sahih. Sahabat kita, ahli jemaah kita tanya tentang apakah boleh kita tak anggap seseorang itu dikira sebagai melampau, di dalam masa yang sama dia beramal dengan hadis dhaif. Dalam masa yang sama, bab yang sama itu ada hadis sahih. Yang apakah benda ini dikira sebagai melampau? Ini perlu berhati-hati dalam kita bincang tajuk beramal dengan hadis dhaif dan juga dalam tajuk beramal dengan hadis sahih. Asal satu perkara, sepatutnya kita sebagai orang Islam kena beramal hadis mengikut keutamaan. Sepatutnya kita kena beramal dengan hadis sahih. Ya, kalau tak ada satu hadis sahih dalam bab itu, maka kita boleh pakai hadis dhaif. Di antara mazhab yang banyak menggunakan pakai hadis dhaif sekiranya dalam suatu isu itu tidak ada hadis sahih, di antaranya adalah mazhab Hanbali. Jadi mana-mana mazhab Hanbali yang menggunakan pakai hadis dhaif dalam isu-isu yang tidak ada hadis sahih, kita tidak boleh menganggap orang-orang yang mazhab Hanbali itu sebagai melampau kerana dalam isu berkenaan tidak ada hadis sahih. Yang ketiga isunya ialah berlaku pertembungan, ada hadis sahih tapi kita nak amal juga hadis dhaif. Macam mana? Bermakna kita telah melakukan perkara khilaful aula, dari satu sudut dianggap macam melampau. Khilaful aula. Khilaful aula apa makna tuan-tuan? Bila kita ambil air sembahyang, sepatutnya tuan basuh pada hujung jari ni. Basuh. Gitu. Tiba-tiba tuan buat gini. Banyak kita tengok remaja kita bila dia ambil air sembahyang, dia seluk tangan, dia pakai gini. Kenapa kita begini? Ayat kan begini. Kenapa jadi kita begini? Ini khilaful aula. Kalau dah jadi kebiasaan, akan berlaku unsur-unsur melampau. Sehingga kan apabila orang tegur, begini, tak boleh, patut begini, yang keren. Ini unsur-unsur ni. Sebab tu muslimat rahmatullah sekalian, kecuali dalam hadis dhaif tadi, orang tu takwil, tu tak boleh kata apa. Dia takwil, ya, hadis ini dhaif pada pandangan kamu, tetapi kuat pada pandangan kami. Tak boleh kata apa. Ya, dhaif lah pada pandangan kamu, kami kuat. Ya, tak kata apa. Tak boleh kata apa-apa. Ini dalam kita nak menilai. Tapi kalau pertahan semua ulama hadis kata dia dhaif dan sebagainya, kita nak pertahankan benda itu tertinggal hadis sahih, sudah hal. Ini menyebabkan melampau dari segi sikap kita dalam berpegang dengan sesuatu hadis saya sebutkan tadi. Soalan yang sangat baik. Ada lagi soalan? Sementara kita nunggu lah, tak lama, 0.2 saat ni. Silakan. Bila ada soalan. Ya. Fatwa kebangsaan dan fatwa negeri. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan imam lah. Tuan imam kita tanya perbezaan antara majlis fatwa kebangsaan dengan fatwa negeri. Tuan majlis fatwa kebangsaan bila dia bersidang, dia tidak mengikat negeri-negeri. Dia tidak mengikat negeri kerana majlis fatwa kebangsaan dia ketimbang dia panggil sebagai pihak yang menyelaraskan saja. Apabila satu fatwa itu dikeluarkan, maka kita serah kepada negeri nak pakai ataupun tidak nak pakai. Kalau negeri itu bersidang semula, dia pakai fatwa tadi, maka terpakailah fatwa peringkat kebangsaan tadi kepada peringkat negeri. Bermakna kalau mana-mana negeri kata kami tak nak pakai fatwa kebangsaan, kami nak pakai fatwa kami, maka jawabnya fatwa negeri berkenaanlah yang akan diamalkan. Jadi kalau itu yang berlaku tuan-tuan, kita kena taat dan patuh kepada siasat syariah bagi negeri berkenaan. Setakat
cuba tanya dalam kajian saya yang saya pergi ke pusat, masa tu pusat Islam, sekarang dah ada JAKIT. Lama kajian saya dulu, dia kata kami buat fatwa, ini dia panggil muzakarah. Dan apabila kami putuskan satu perkara, terserah kepada negeri untuk memegang. Kalau negeri tak pegang, kami tak boleh buat apa. Tak pegang tak nak buat apa lah. Tapi kalau negeri pegang, tak ada masalah. Ini sedikit perbezaan tuan-tuan fatwa. Sebab gini, negara kita Malaysia ni dia agak pelik sikit lah. Negara kita Malaysia ni agak pelik sikit berbanding negara lain, kerana negara kita banyak negeri, negara yang banyak negeri, dan negara yang banyak sultan. Orang lain ada satu dua je sultan kan. Kita banyak sultan, dan setiap sultan adalah ketua negeri. Ketua negeri. Maka setiap negeri itu sultan masing-masing. Sebab sultan itu ketua agama. Agung dipilih oleh sultan sebagai ketua agama bagi sebuah negara. Tapi ketua agama negeri ialah sultan. Kalau sultan nak A, kita kena ikut dia lah. Kalau sultan nak B, dalam isu lihat anak bulan, tuan-tuan, dalam isu lihat anak bulan, bila kita nak lihat anak bulan, ada ulama kata cukup dengan hanya melihat seorang sahaja anak bulan. Seorang tengok, beritahu orang kampung, habis kena puasa atau kena berhari raya. Ada kata 2 orang bila berhari raya. Ada kata ulama tak boleh, kena 5 orang ke atas. 5 orang ke atas. Jadi amalan yang dilakukan ketika anak bulan, melihat anak bulan di negeri-negeri di Malaysia sekarang macam mana tuan-tuan? Apakah seorang? Tak, 5 orang lebih. Mufti ada, mufti ada, geruk dia, ramah masing-masing 10 orang Melaka. Tengok anak bulan. Kan? Tak nampak. Menunjukkan bahawa keesokan tidak boleh berpuasa atau tidak boleh berhari raya. Jadi mana jumlah tu ramai, kita kena ikut lah. Walaupun mungkin ada seorang hamba Allah tuan-tuan naik pokok kelapa, dengan sebab tingginya pokok kelapa itu mengatasi bangunan daya bumi, dan dia duduk atas, dia tengok anak bulan. Orang ni macam mana? Wajibkah kepadanya berpuasa atau tidak? Berdasarkan ulasan yang disebut dalam kitab Al-Mu'tamad, dia kata orang ini ada beberapa pilihan. Kalau dia nak puasa, dia boleh puasa. Orang lain tak puasa. Pasal kalau dia beritahu, orang lain tak ikut pendapat dia, ikut pendapat kerajaan. Yang kedua, dia tak nak puasa, atau ikut puasa orang ramai lain. Yang ketiga, bagaimana dia tahu menerusi pokok kelapa tadi yang dia katakan tinggi? Macam mana dia tahu yang dilihat itu anak ulang ke anak muda, ke anak kambing atau orang sedang mandi di pantai? Ya, apa macam anak ulang? Muhammad bin Saleh sedang mandi di tepi pantai, satu masalah kan? Jadi nak tengok anak bulan sekarang, dia ada sister. Tengok tuan-tuan dengan peralatan dia, dan mesti dia cukup syarat dia. Apabila jumlah dia cukup 1 inci gitu, penampakan anak bulan, layak istighar nampak anak bulan, layak. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang, kenapa pula anak bulan baru 2 hari besar? Sebab masa dia tengok tu syarat sudah cukup. Atau nampak besar, kita kata, betul orang kita tengok anak bulan, kita tengok anak apa? Sebab kita tengok anak bulan besar. Kalau tuan-tuan kita sendiri tak tahu tata cara lihat anak bulan, tuan-tuan tak usah cakap banyak. Jangan cakap banyak. Pergilah beli nasi lemak dan makanlah. Tambah sikit dengan air teh dan air kopi. Jangan bercakap benda yang saya dah sebut tadi. Benda bukan bidang kita dah sah cakap. Sudah memenangkan diri, datang ke masjid, baca Quran, qiyamul lail. Sudah, sedekah. Saya tanya, bukan bidang puasa kita dah. Menyakitkan kepala dan juga membotakkan kepala. Jadi sekarang itu muslim rahmati Allah sekalian, terima kasih atas kerjasama, dan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya, dan saya minta maaf banyak-banyak. Saya sudah pun bekerja ke sini untuk sampai sebelum pada waktu maghrib, namun keadaan tidak mengizinkan. Tuan-tuan sedia maklum, ini kota besar, ini bukan lautan. Kalau laut kita naik kapal sampai kan. Ini kita terpaksa menempuh perjuangan, dipanggil tribulasi perjuangan dalam bentuk traffic jam sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan sedia maklum ya, alhamdulillah tuan-tuan faham. Saya pun bimbang juga naik atas ni. Saya tengok tadi tuan-tuan renung saya gini. Sudahlah, aku nak cakap apa malam ni. Tapi alhamdulillah nampak tuan-tuan ketawa, maka sebab ketawa tadi membahagiakan saya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.